Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, insyaAllah bermula pada hari ini kita akan berazam untuk menghafal satu surah yang disebut oleh Nabi SAW. Barang siapa yang menghafal surah Al-Kahfi ayat pertama sampai ayat ke-10, maka dia akan terhindar dari fitnah azab. InsyaAllah sama-sama kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلناها على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada sahabat-sahabat yang baru join ke program kita, misi menghafal surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 insya-Allah. InsyaAllah Allah permudahkan. Mungkin ada yang telah lama menyimpan impian untuk menghafal surah Al-Kahfi tapi belum kesampaian. Ada yang mungkin baru berjinak-jinak dengan Al-Quran, mungkin baru nak mengenal huruf pun boleh join sama. Sebab kita punya target adalah untuk membaca bertajwid dulu insya-Allah. Ustazah akan bimbing untuk membaca bertajwid sebelum kita menghafal surah ni. Okey, jadi jangan risau, jangan bimbang. Okey, kita punya kaedah ni amat mudah, santai dan bila masa saja boleh dibuat. Maksudnya kalau dekat rumah pun boleh bersama keluarga, ataupun bila kita rasa kita nak membaca Al-Quran, kita tak tahu nak baca surah apa, okey, mulakan dengan surah Al-Kahfi sebagai amalan insya-Allah. Okey. Kita tunggu dulu sahabat-sahabat lain yang datang. Mungkin belum masuk lagi. Okey, dipersilakan untuk komen jika ada masalah lain ataupun ada yang tak jelas. Kita cuba adjust setting kita, jangan risau. Okey. Surah Al-Kahfi ni adalah surah yang Nabi pesan, Rasulullah SAW pesan untuk diamalkan oleh umat akhir zaman, termasuklah kita lah. Sebab akhir zaman tu dikira bila waktunya? Akhir zaman tu dikira apabila Rasulullah telah wafat. Maksudnya Al-Quran telah disempurnakan, 30 juzuk Al-Quran telah disampaikan sebagai kalamullah Allah yang lengkap. Jadi selepas kemangkatan Rasulullah SAW, itulah detik
maksudnya zaman akhir zaman telah bermula. Dan surah Al-Kahfi ni sangat-sangat digalakkan untuk membaca, terutama pada hari Jumaat, tapi boleh diamalkan juga pada hari-hari lain, termasuklah hari bukan Jumaat. Al-Kahf, apa maksud dia? Ingat lagi kalau kita recall, Al-Kahf apa maksud dia? Gua. Jadi Ashabul Kahfi adalah Ashabul, maksudnya pemuda ataupun penghuni. Jadi mereka digelar sebagai penghuni gua. Jadi cerita yang terdapat dalam surah ni ada menyebutkan 4 kisah. Pertama, kisah pemuda dalam gua yang dipanggil The Seven Sleepers ataupun lebih. Ada yang mengatakan lebih pada 7 orang, ada yang mengatakan kurang. Jadi nombor tu tak penting asalkan kita faham mesej yang Allah nak sampaikan. Jadi yang pertama, kisah pemuda dalam gua yang lari daripada raja yang kejam. Okey, yang kedua adalah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Okey, yang ketiga kisah pasal Zulkarnain. Zulkarnain ni adalah salah seorang daripada orang yang telah mendapat karamullah, dan ada juga hadis yang menyebutkan dia adalah sebenarnya seorang nabi. Jadi tak apa, yang penting kita tahu Zulkarnain ni, kisah Zulkarnain ni wujud. Dia telah menawan 2/3 dunia sebenarnya. Jadi dia pengaruhnya sangat kuat, dan dia diberikan orang kata kelebihan untuk memerintah dunia pada masanya. Jadi kisah yang keempat, kisah tentang ujian harta yang kita mungkin hadapi sekarang ini. Contohnya ramai yang mempunyai harta, ramai yang mempunyai anak-anak, diberikan kelebihan daripada sudut harta benda. Tapi ada seorang lagi, mungkin ada orang yang kurang daripada kita yang tidak mempunyai apa-apa. Jadi kisah ujian harta ni adalah kisah yang sangat orang kata valid, sangat orang kata untuk kita reflect balik kepada keadaan kita sekarang ni. Jadi orang yang berharta adalah orang yang disanjung, kalau orang yang kurang biasanya akan dikutuk, akan dihina. Tapi tengok macam mana dalam kisah ni, orang yang berharta itu yang mempunyai kebunnya rosak binasa sebab dia sangat orang kata sombong, merasakan usahanya daripada usahanya itu kebunnya menjadi subur. Tapi dengan kehendak Allah, dalam sekelip mata saja kebunnya jadi binasa. Jadi ia boleh berlaku pada kita. Nauzubillah. Okey, jadi sama-sama insya-Allah kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah untuk membuka majlis kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, untuk memudahkan kita menghafal, insya-Allah kita baca doa penerang hati dulu, doa yang amat pendek yang selalu kita baca sebelum kita belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, permudahkanlah, semoga Engkau menjadi saksi pada akhirat nanti ya Allah. Ayat-ayat yang kami baca ini menjadi saksi kepada kami, menyebabkan kami dimudahkan hisab dan dimudahkan untuk ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, terimakanlah amalan kami ini ya Allah.
ahlan wa sahlan Puan Rokaya, pelajar kita yang sangat setia mengikuti kelas semenjak PKP ni dan sebelum PKP lagi, dan juga Dr. Saida, ahlan wa sahlan, selamat datang. Dr. Saida juga salah seorang daripada pelajar yang ikuti program kita pada di seksyen 30. Puan Nolina Salmin, ahlan wa sahlan, kerana masih mengikuti program di pengajian kita. Untuk hari ini misi kita adalah untuk menghafal ayat yang ketiga surah Al-Kahf. Sebelum tu kita akan buat ulang kaji untuk ayat 1 dan 2 untuk manfaat kepada sahabat-sahabat yang mungkin belum lagi menghafal, belum lagi baca bertajwid, boleh memulakan daripada ayat yang pertama, insya-Allah. Jadi jelas ke tulisan di sini? Kalau jelas, tolong komen jelas kalau nampak kabur ke ataupun ada masalah line ke, bagi tahu, insya-Allah kita cuba adjust. Kita baca daripada bismillah, insya-Allah daripada bismillah. InsyaAllah ayat surah Al-Kahf ni ada 110 ayat. Jangan risau, kita punya misi untuk sempena pecutan Ramadan ni kita tak akan hafal. Mungkin rasa impossible, rasa dengan masa yang terluang ni, dalam tak berapa hari lagi kita nak menyambut raya. Jadi kita orang kata kecilkan target kita tu. Keseluruhannya kita dapat membaca 10 ayat yang pertama surah Al-Kahfi, ataupun ada yang bertuah, insya-Allah dapat menghafal 10 ayat. Itu bonus, insya-Allah. Jadi mungkin saya akan baca dengan perlahan, maksudnya dengan baca bertajwid, bertartil tu, supaya ada yang nak ikut program ni masih boleh baca walaupun dalam keadaan yang baru nak bermula. Jadi jangan risau, kita mula dengan slow-slow saja, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama baca. Ayat yang pertama, ayat 1, sebut satu sebab teknik neurofisiologi ni hanya membantu kita jika kita melakukan dengan betul. Maksudnya dia menyebabkan multiple intelligence. Multiple intelligence tu maksudnya dia perlukan kita mengaktifkan dulu otak kiri dan kanan serentak. Dengan otak kiri ada research yang dibuat, kita boleh membaca ikut turutan sahaja. Tapi dengan menggunakan otak kanan, dengan menyambungnya otak kiri dan kanan serentak, insya-Allah dendrit yang tak bersambung tu insya-Allah akan bersambung semula. Jadi mudahkan kita mendapat hafazan aras tinggi. Jadi kita akan dapat tebuk juga, ataupun kita dapat orang kata kalau terlupa bacaan surah kita, kita boleh membaca terus daripada ayat yang kita lupa tu, bukan bermula daripada bismillah. Itu tujuannya, supaya hafazan itu lebih berkualiti daripada hafazan yang kita selalu lakukan hanya mengikut turutan. Jadi bila diuji secara rawat, kita dapat menghafalnya tanpa membaca daripada bismillah. Kita mulakan daripada ayat yang awal sekali, pertama. Alhamdulillahilladzi. Ingat ha yang pedas, bukan ha bulat ataupun ha yang simpul, bukan huruf H. Jadi sebut dengan ada angin yang keluar dan bunyinya ringan, bunyinya nipis daripada tekak kita. Kalau lelaki tekak ni akan bergetar. Sama-sama sekali lagi. Alhamdulillahilladzi. Ini ada tanda misai. Kita boleh baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Tapi siapa yang nafas pendek, digalakkan baca dengan 4. Yang terbaik adalah 4. Mengikut sunnah adalah 4. Banyak qiraat yang mengajukan kita membaca dengan 4 harakat. Kita sambung lagi. Anzala ala. Jadi ang ni
kita tak baca dengan jelaskan, bukan an. Yang ni adalah hukum nun bertemu dengan huruf zal. Perhatikan sini tak ada tanda mati tapi adalah hukum tajwid ifak hakiki. Salah satu daripada tandanya adalah nun yang sepatutnya ada tanda mati. Tanda mati macam mana kita tulis? Kalau kita tulis bunyi huruf C, yang ni macam ni. Jadi kita buat C terbalik. Yang ni adalah tanda mati atau kita panggil sukun. Okey. Dalam bahasa Arab tanda mati. Jadi sepatutnya ada di sini, tapi dalam Bersam Usmani untuk memudahkan orang yang tak mengenal hukum, boleh juga membaca bertajwid berpandukan kepada tanda-tanda bacaannya. Jadi anzala. Jadi anzala sengau. Jadi hidung kita ni akan dia akan bunyi daripada menghidung sikit sebab hujung lidah ni tidak ditekan ke langit lembut kita sepenuhnya. Jadi dia akan macam ada gap, ada ruang antara lidah dan langit kita. Jadi menyebabkan ada ruang udara yang akan bunyi sengau tu. Boleh? Jadi kita sambung lagi, okey, daripada awal sampai ke ala ni insya-Allah. Alhamdulillahillazi anzala ala. Okey, bagus Okey. Puan Nurlina Samin, alhamdulillah. Boleh ikut ke? Dr. Saida, Puan Rukaya, jelas ke suara saya? Tolong komen jelas. Okey, minta tolong share kat sahabat-sahabat lain. Mungkin ada yang nak menghafal, mungkin ada yang nak baca bertajwid. Tak ada masalah Itu orang kata kita buat secara slow-slow InsyaAllah semua boleh ikut. Okey, kita buat sekali lagi ulang daripada ayat yang paling awal ni sampai kepada ala saja. Alhamdulillahillazi anzala ala. Okey, bagus ramai yang dah boleh Okey, kita sambung lagi. Ini ulang kaji Okey. Abdihil kitaba walam. Abdihil kitaba walam. Abdihil kitaba walam. Okey, dah dapat Okey, kita cuba sambung daripada awal. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam. Ada yang semput Okey, jangan risau Tadi kita berhenti di sini kita berhenti dekat ala ni. Okey, sebelum kita menyambung di sini Okey, kita sambung sikit-sikit insya-Allah lama-lama jadi bukit. Okey, sambung lagi boleh? Okey. Yaj'allahu. Perhatikan ini ada huruf ya yang berbaris atas bunyi ya. Jim yang ada tanda sukun tanda mati tadi Jadi yang ni adalah huruf yang ada lantunan huruf jim adalah huruf qalqalah Huruf jim adalah huruf qalqalah Okey, ingat lagi baju dah kotor Ada huruf ba. Okey. Huruf jim, dal, qaf dan ta. Ini kita panggil huruf qalqalah. Jadi dia ada detakan Detakan maksudnya bila kita sebut huruf jim ni bila dah dalam keadaan mati dia akan kita baca dengan sedikit lantunan lantunan yang ringan sebab jim ni berada di tengah-tengah perkataan. Okey. Jadi bukan yaj. Bukan matikan tepat kepada hurufnya, okey, pada makhrajnya. Kalau matikan pada makhrajnya yaj. Jadi bacaannya akan tersekat. Jadi untuk membantu kita melancarkan bacaan, jadi kita baca dengan bacaan qalqalah. Okey. Walam yaj'allahu. Lalukan saja, jangan yaj. Tersekat bacaan jadinya. Jadi lalukan dengan qalqalah yang ringan. Okey. Jadi walam yaj'allahu. Hu ni ada waw kecil Jadi yang ni ada dua harakat Kita baca dengan panjang huruf mad Okey.
Sambung lagi sikit. Walam yaj'al lahu iwaja. Walam yaj'al lahu iwaja. Jelas ke suara saya? Komen jelas. Alhamdulillah jelas Okey. Kita sambung daripada awal insya-Allah Ini adalah ulang kaji Okey. Ayat yang pertama kita dah hafal pada hari Jumaat insya-Allah Jadi ini ulang, refresh balik. Okey, 1. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Okey, boleh ke? Laju sangat ke? Okey, saya cuba perlahankan sikit Okey, pada yang baru join, terima kasih. Okey. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Okey, boleh Okey, kita dah orang kata lebih daripada 17 kali Petuanya adalah untuk 17 kali mengulang-ulang ayat yang sama. InsyaAllah lama-lama dia akan orang kata ingat masuk dalam memory kita Jadi bila masa kita boleh recall sebab kita nak orang kata hafal ikut turutan dan juga hafal ikut secara rawak Maksudnya bukan baca rawak masa solat. Kita baca bila diuji ataupun bila memerlukan, katalah terlupa, tak perlu lagi dia baca daripada bismillah ni. Kita dah tahu kat mana kita berhenti, jadi kita baca daripada tempat yang kita berhenti tu insya-Allah. Okey, boleh Okey, kalau kita tutup macam mana? Ada yang dapat tak? Okey, sebelum tutup kita buat latihan dulu. Okey. Boleh? Okey, kita cuba baca ayat yang penuh Sama-sama ikut daripada rumah. Okey, boleh ajak kawan-kawan lain share, tag kawan-kawan yang mungkin nak menghafal Quran. InsyaAllah kita pun dapat pahala. Katakanlah kita tak dapat hafal, tapi dengan asbab kita share kat kawan-kawan ni, kawan kita hafal dan dia boleh amalkan seumur hidupnya. Dah berapa banyak huruf satu huruf Allah gandakan 10 harakat. Kalau kita berwuduk, kalau kita baca dalam solat 50 pahala jadi pahala berganda. Kalau bulan puasa lagilah infinity, tak tahu tak ada limit Allah saja yang tahu berapa banyak yang dia akan bagi dekat hamba-hambanya Jadi jangan lupa share dekat kawan-kawan lain, kat FB group lain. Okey, kita ulang kaji sebelum kita tutup sebelum kita uji minda kita Okey, 1. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Okey, boleh Okey, alhamdulillah apa maksud dia? Untuk ada yang mungkin nak tahu maksud dulu sebelum hafal Okey, kita dah ulang kaji hari tu, kita dah orang kata baca terjemahan ayat ni. Alhamdulillah maksudnya segala puji kepada Allah allazi yang anzala yang telah menurunkan yang telah yang telah menurunkan ala atas abdihi hambanya untuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alkitab ni adalah kitab Al-Quran walam yang tidak yaj'al tidak dijadikan padanya lahu yaj'al lahu tidak jadikan padanya iwaja maksudnya kebengkokan ataupun tidak dijadikan sebagai ilmu yang tidak orang kata ilmu cerita dongeng. Dia bukan cerita dongeng, cerita benar, fakta benar. Al-Quran ni adalah cerita-cerita, himpunan cerita ataupun kisah-kisah ataupun ibrah, pengajaran yang kita boleh ambil adalah kalamullah. Jadi tak ada pembohongan, tak ada kebengkokan, tak ada penipuan dalamnya. Okey, boleh Okey, last sebelum kita tutup mushaf kita Okey, kita baca daripada ayat 1. Alhamdulillahillazi anzala ala
abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Okey, boleh buat sama-sama dengan partner dekat rumah, ada suami. Okey, suami baca, isteri boleh tutup, suami baca, isteri semak. Ataupun dengan anak-anak kita, ajak cucu-cucu kita. Okey, ada yang mungkin cucu-cucu dekat rumah, okey, ajak sama-sama buat aktiviti ni untuk orang kata untuk pengukuhan. Sebab kalau kita tak hafal, mungkin kita tak paksa minda kita untuk mengingat. Jadi kita tengok huruf ni dekat macam mana bentuk dia, color dia, lebih banyak yang kita boleh masukkan dalam minda kita, yang boleh kita tangkap dalam memory kita, lebih senang kita menghafal. Macam scanner, ingat macam scanner. Okey, boleh kita tutup. Okey, cuba kita uji. Okey, ada yang boleh baca tak kalau tanpa melihat mushaf? Okey, cuba kita baca sama-sama. Okey, perkataan yang pertama dengan alhamdulillah. Alhamdulillah maksudnya segala puji. Okey, cuba kita cuba. Alhamdulillahillazi. Okey, boleh? Anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Okey, boleh ulang lagi 2 kali. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Tahniah kepada yang telah menghafal. Okey, duduk santai-santai kat rumah dapat 1 ayat. Seronok juga macam tu kan. Pada tak ada hafalan langsung. Ada yang mungkin dah hafal tapi dah lupa, mungkin boleh orang kata ulang kaji balik. Tak ada masalah. Makin kita ulang makin kuat ingatan kita. Ada yang suka mungkin nak hafal cepat, tapi banyak kajian yang dibuat, kalau makin cepat kita menghafal, retention period dia makin cepat pula kita lupa. Jadi pengulangan ni adalah orang kata proses yang fitrah, proses yang natural. Jadi kita kena latih tubi setiap hari supaya hafazan kita tu mantap, insya-Allah kekal sampai kita mati. Jadi tak boleh tinggal dalam solat kita. Cuba amalkan. Dapat 1 ayat, amalkan 1 ayat. Okey, saya dah buka semula. Okey, sekarang kita boleh menyambung ayat yang kedua. Semua ready? Okey, alhamdulillah. Tolong share kat kawan-kawan lain. Ada yang nak menghafal Quran ataupun yang hanya nak membaca dengan bertajwid, tak ada masalah. Kita pelan-pelan saja. Kita slow-slow saja baca perkataan demi perkataan. InsyaAllah kita masuk ayat yang kedua. Ini adalah ulang kaji juga untuk kelas malam. Okey, kita baca dengan slow-slow insyaAllah. Okey, 2. Ni ayat yang kedua. Qayyiman liyunzira ba'san syadidam. Okey, qayyiman yang ni ada nun yang tak ada tanda mati juga. Sama dengan tadi kita jumpa anzala. Selepasnya ada huruf zal yang kecil. Tadi za yang besar. Ini yang ni zal yang kecil. Jadi hukumnya sama juga. Ifa hakiki. Ifa hakiki tu apa maksud ifa? Okey, kalau kita pernah baca ikut kelas tajwid, ifa apa maksud dia? Sembunyikan. Kita nak sembunyikan. Okey, hakiki apa maksudnya? Hakikat. Hakikat. Hakikat apa? Hakikat nun mati tu. Hakikat nun mati apa? Sifatnya adalah kita kena baca dengan jelaskan, tapi kita nak baca dengan sembunyikan. Jadi jangan bunyikan nun pada makhrajnya, tepat pada makhrajnya. Maksudnya kita tak bunyikan n. Jadi bukan liyun. Kita baca dengan liyung, sengau. Hujung lidah jangan tekan tepat kepada, jangan tekan pada bahagian langit lembut. Kita
ada ruang Jadi liung. Jadi bunyi macam sengau ke hidung Jadi boleh Okey. Qayyiman liyunzira ba'san sang. Jadi perhatikan ada tanda tak sejajar ni Ni tanwin berjumpa dengan shin lagi Jadi yang ni ifa hakiki juga Jadi sama juga dia bunyi sengau. Tambah ji dan sengau Ba'san syadidam. Okey. Yang ni pun sama, ada tanda tak sejajar. Tapi selepasnya ada huruf mim. Jadi apa hukumnya? Yang ni dipanggil hukum idgham bi gunnah. Okey, idgham bi gunnah. Jadi idgham bi gunnah ni maksudnya apa? Idgham masukkan idgham masukkan. Okey, masukkan bi gunnah maksudnya dengan dengung. Jadi kita nak baca dengan dengung Jadi kita tak boleh sembunyikan. Maksudnya masukkan bunyi nun ni ke dalam, bunyi tanwin ni ke dalam bunyi mim yang bersabdu ni. Mim yang bersabdu adalah dia bunyi ada 2 M di sini 2 mim di sini. Jadi syadidam. Okey, dengung dengan 2 harakat Bila kata dengung mesti dengung 2 harakat. Syadidam milladun. Syadidam milladun huwa yubashshirul mu'minin. Okey, kita sambung sebab sini ladun hu ni dia bukan macam hu yang kat sini 2 harakat. Yang ni 1 harakat. Jadi jangan berhenti di sini Jadi kita sambung tadi milladun huwa yubashshirul mu'minin. Yang ni kita potong kepada 2 ayat Yang ni 1. Nanti kita wakaf di hujungnya di hujung ayat yang kedua ni. Sebab ayat yang kedua ni ayat yang panjang 2 baris Jadi untuk memudahkan kita membaca dengan bertajwid dan juga menghafal, kita potong kepada 2 tempat ni boleh Okey, kita pelan-pelan qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun huwa yubashshirul mu'minin. Okey, boleh qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun huwa yubashshirul mu'minin. Okey, alhamdulillah. Yang baru join, okey, ahlan wa sahlan. Yang masih istiqamah, semoga Allah rezekikan untuk menghafal 10 ayat yang pertama surah Al-Kahfi. Saya doakan semoga Allah kurniakan pahala yang berganda, infinity. InsyaAllah tak tahu jumlahnya macam mana, tapi hanya Allah yang maha pemberi, maha pengasih penyayang. Dia tak ada limit untuk bulan Ramadan ni. Okey, boleh kita sambung sikit lagi baki ayat yang kedua. Kita berhenti di sini tadi. Jadi kita menyambung daripada wayubashshirul daripada ayat yang kedua ni. Kita sambung balik daripada wayubashshirul. Wayubashshirul mu'minina allazina ya'malu. Wayubashshirul mu'minina allazina ya'malu. Wayubashshirul mu'minina allazina ya'malu. Okey, boleh sambung lagi. Ini adalah orang kata perkataan-perkataan yang kita selalu jumpa dalam Al-Quran. Ya'malu, jangan tertukar dengan ya'lamu. Ya'malu orang yang mengamalkan, orang yang beramal. Ya'malu mereka yang beramal. Okey, kalau ya'lamu, apa maksud dia? Orang yang alim, orang yang berilmu. Okey, jadi kita masuk ke potongan yang kedua
untuk habiskan ayat yang kedua. Jadi kita sambung daripada sini ya'maluna solihati anna lahum, okey, orang-orang yang beramal soleh, okey, anna lahum, okey, sesungguhnya mereka apa ni, ajron hasana, ajron hasana, ajron diberi balasan, hasana daripada perkataan Hasan, daripada nama orang Hasan. Hasan maksudnya baik, diberi pembalasan yang baik. Allah ganjarkan dengan pembalasan yang baik. Jadi Al-Quran ni diturunkan sebagai satu mukjizat. Yang pertama untuk memberi amaran, memberi amaran tentang apa ni, tentang pembalasan yang syadidan, pembalasan yang azab yang seberat-beratnya. Syadidan maksudnya berat sangat, okey, yang mengingkar kepada perintah Allah. Dan juga menjadi wayubasyirul mu'minin, dan juga berita gembira, bashir, bashir, okey, berita gembira, okey, untuk orang-orang yang beriman, okey. Allazina ya'malu, orang yang ya'malu, yang berbuat, yang beramal soleh, solihat, soleh, okey, mereka akan beroleh balasan yang baik, ajron hasanah, beroleh balasan yang baik, insya-Allah. Kita tergolong dalam golongan yang kedua ni, golongan yang Allah beri berita gembira untuk menerima amalan dengan tangan kanan, insya-Allah. Yang kita berdoa semoga Allah masukkan syurga kita dengan redha Allah. Mungkin amalan kita tak banyak, sikit sangat, tapi dengan keredaan Allah, mungkin asbab kita membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan mengamalkan apa yang kita faham, apa yang kita tahu, Allah bagi kita masuk syurga. Kita tak tahu amalan mana yang akan dikirakan dengan timbangan yang berat. Jadi kita amalkan, buat apa yang kita faham, buat apa yang kita dah belajar, amalkan sebagai amal soleh kita. InsyaAllah ada 3 benda yang tidak akan terputus amalannya selepas mati. Yang pertama adalah amalan soleh, maksudnya amalan yang soleh, okey, daripada kita, contohnya ada kita mengajarkan ilmu pada orang lain, okey, jadi amal soleh juga. Okey, contohnya kita teruskan membaca Al-Quran, walaupun dalam keadaan PKP, dalam keadaan tak ada berguru, tapi kita join kelas juga, kelas online, kelas apa-apa yang boleh memantapkan lagi bacaan kita, insya-Allah ada amalan. Yang ketiga adalah sedekah. Sedekah maksudnya tak terputus dengan kematian, insya-Allah. Okey, sama-sama kita memperbanyakkan amalan soleh kita. Okey, boleh kita baca penuh pula ayat yang kedua ni. 2. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Okey, boleh ke? Jelas ke? Okey, alhamdulillah yang masih mengikuti kita. Ahlan wa sahlan Puan Roslina Zainal. Okey, waalaikumsalam. Tanya kerana mengikuti program kita untuk misi menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Kita baru masuk ayat yang kedua. Jadi puan tak ketinggalan. InsyaAllah setiap sesi kita akan mula orang kata daripada ayat yang pertama, membantu kita untuk orang kata mengingat balik ayat-ayat yang kita dah hafal tapi ingat-ingat lupa. Macam saya ni dah 50 dah masuk 50 siri dah. Jadi kadang-kadang kita terlupa. Kadang-kadang ada yang nak baca dalam solat pun dah lupa. Jadi kita kena amalkan balik insya-Allah. Okey. Tahniah Ustaz Afiq Farhan pun dah join kita. Alhamdulillah. Okey, ilmunya sedikit saja. Tapi insya-Allah saya bertekad untuk share walaupun tak banyak. InsyaAllah di sisi Allah, moga Allah kurniakan pahala berganda buat kita, InsyaAllah. Sama-sama menghafal.
Okey, kita mula daripada ayat yang kedua tadi. Tadi kita dah habis ulang kaji, tapi untuk kepada yang baru join ni, kita akan ulang balik. Tak ada masalah kan? Lagi banyak kita ulang, lagi banyak pahala kita dapat. Setiap huruf Allah gandakan 10 pahala dalam keadaan berwuduk. Dalam keadaan kita bersolat berwuduk, kita akan dapat 50 pahala. Tapi di bulan Ramadan kita tak tahu berapa pahala yang Allah nak gandakan. Sebab Allah kata, aku yang berhak bagi kepada hamba-Ku. Tak ada ukuran. Jadi ikhlaskan niat kita kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah ada bahagian kita. Okey, kita mula daripada ayat yang paling awal, daripada ayat yang kedua ni. Baca pelan-pelan. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Okey, ada yang semput tak sampai. Dah terkucil lah sampai min ladun ni. Dah ni tak apa. Kita pelan-pelan saja. Tapi jangan berhenti kat min ladunhu. Min ladunhu, kalau berhenti dia jadi bacaan mat pula. Di sini adalah bacaan pendek. Jadi jangan berhenti di sini. Kalau nak berhenti, boleh berhenti kat syadida ni. Tapi cuba sikit-sikit sebab takut tak lengkap maksudnya. Sebab sebaiknya kita berhenti pada hujung ni baru maksudnya lengkap. Sebab kat sini bahkan keadaannya, okey, Al-Quran itu tetap benar lagi menjadi pengawas. Menjadi pengawas turunnya liyunzira ni. Okey, menjadi pengawas maksudnya menjadi saksi turunnya Al-Quran untuk memberi amaran kepada siapa yang ladunhu, kepada yang ingkar, kepada orang-orang yang ingkar. Okey, wa yubashshirul mu'minun, dan menjadi berita gembira. Jadi kalau kita baca di sini, jadi maksudnya mungkin tak lengkap lah. Jadi digalakkan kita lajak sikit sampai wa yubashshirul mu'minin. Okey, pelan-pelan insya-Allah. Okey, sekali lagi. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Okey, berhenti kat wa yubashshiral mu'minin. Kita sambung lagi daripada wa yubashshiral mu'minin sampai habis. Wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Dapat tak? Dapat Okey, nanti kita uji. Boleh satu round Okey, tadi kita dah uji ayat 1. Okey, kita tengok dulu mushaf kita. Jadi kita uji sekali lagi untuk ayat yang kedua. Okey, boleh sambung baki ayat yang kedua ni sama-sama. Wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum. Okey, kalau rasa ni boleh berhenti dekat kat sini Lepas tu ambil balik, boleh. Okey, cuba lagi Wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Okey, boleh perlahan Okey, cuba tengok dalam 1 minit. Kita tutup boleh. 1 minit Ustazah bagi masa. Tengok tulisannya besar mana, dekat mana kedudukannya. Okey, ayat kedua ni ada 2 baris Jadi kedudukannya ada pada 2 baris. Yang pertama ni qayyiman liyunzira ba'san syadidan sampai wa yubashshirul mu'minin. Okey, potongan yang kedua terletak pada baris yang ketiga ni Jadi perhatikan, jadi scanner scan. Okey, alhamdulillah boleh Okey, alhamdulillah. Yang lain-lain cuba. Okey, tinggal 30 saat lagi sebelum kita tutup. Boleh? Okey, boleh tak tutup? 20 saat lagi. Okey, 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita tutup dulu Okey, boleh Okey, cuba kita baca tanpa melihat mushaf Dekat rumah pun boleh buat aktiviti yang sama. Boleh ajak suami ataupun isteri kita ataupun anak-anak kita yang sedang mungkin bersama-sama kita Okey, cucu kita. Okey, seorang baca, seorang semak Jadi boleh kita baca Okey, ayat yang kedua sama-sama Okey, tanpa melihat mushaf Allah Maha melihat Jadi masing-masing boleh tutup mushaf tutup Al-Quran ataupun tutup buku kita, dan kita recall daripada memory kita daripada ingatan kita. Okey, ayat 2 sama-sama qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Okey, dapat Alhamdulillah, tahniah. Tinggal separuh lagi potongan ayat yang kedua Okey, auzubillah. Wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Okey, boleh tahniah. Okey, ada yang dapat menghafal dah 2 ayat Bukan senang nak hafal 2 ayat ni Mungkin ada yang dah bercita-cita nak hafal 10 ayat, tapi Allah bagi lebih insya-Allah sebab kita baca sedikit saja kalamullah, mana tahu Allah nak rezekikan kita 110 ayat. Yang tu pun seronok juga nanti kalau kita dapat hafal 110 ayat. Tapi untuk misi kita sebenar percubaan terakhir ni, kita akan hafal insya-Allah 10 ayat pertama, ayat 1 hingga ayat yang ke-10 Jadi kita akan sambung hafazan untuk ayat yang ketiga Okey, ayat yang ketiga adalah ayat yang pendek-pendek sikit Okey, dia adalah separuh baris tak sampai sebaris pun Jadi lebih mudah Tadi Allah bagi ayat yang panjang, ayat yang kedua jadi Allah pemudahkan setiap urusan kita ada yang Allah beri kesulitan, selepas tu Allah beri 2 kemudahan. Lepas ayat kedua ni ada ayat 3 dan 4, ayat yang pendek InsyaAllah kita berusaha untuk hafal 3 dan 4 hari ni sebab satu baris ni ada 2 ayat yang pendek. Okey, kita pergi kepada ayat yang ketiga Okey, Ustazah baca perlahan-lahan slow-slow. Okey, tengok di sini ada tanda sabdu Ada tanda sabdu, abaikan saja Okey, jadi abaikan saja sebab kita nak baca daripada awal ni. Huruf yang pertama abaikan tanda sabdu. Tengok baris dia, baris atas ada alif kecil, jadi kita baca dengan 2 harakat. Jadi makifi, makifi. Jadi fa ni, huruf fa ada 3 titik Tengok 3 titik. Jadi kita baca dengan nipiskan, renggangkan kedua gigi. Okey, lidah keluarkan sedikit supaya bukan bunyi huruf sin bukan makisi. Bukan si, fi. Sama sebut fi, fi. Okey, fa fi su macam orang lidah pendek bunyi dia. Insya-Allah makifina fihi abada, makifina fihi abada, makifina fihi abada. Boleh pendek sangat makifina fihi abada. Okey, ayat yang ketiga ni apa maksudnya? Mereka tinggal tetap padanya. Ni abada ni kekal maksudnya kekal dalam syurga, dalam balasan yang baik selama-lamanya. Jadi direfer balik, dirujuk balik kepada ajrun hasanah ni, orang yang melakukan amal soleh diberi kebaikan diberikan ganjaran syurga lah. Okey, makifi nafihi abada, di akhirat nanti akan diganjarkan tempat yang kekal selama-lamanya insya-Allah. Kita pun termasuk dalam golongan yang diberi amalannya dengan tangan kanan insya-Allah. Okey, diberikan syurga
dengan orang kata bukan dengan amalan kita, dengan insya-Allah dengan rahmat Allah. Sebab dengan amalan mungkin kita sikit sangat, okey, dengan kasih, dengan sifat Allah yang Rahman Ar-Rahim, insya-Allah kita diberi dengan apa orang kata timbangan amalan yang berat, okey, untuk melayan kita masuk ke syurga, insya-Allah. Amin amin. Okey, banyakkan membaca Quran, insya-Allah banyak pahalanya. Okey, jadi kita sambung lagi sekali. 3, makifina fihi abada, makifina fihi abada, bukan fihi, fi di sini walaupun tak ada tanda mati di sini, kita baca dengan 2 harakat sebab ini adalah tanda baca untuk huruf mad. Ini kalau kita tak berhenti, kita baca abadan. Okey, tapi tengok sebelahnya huruf waw. Jadi yang nak menyambungnya kita akan baca dengan abadan. Tapi untuk memudahkan kita menghafal, kita baca dengan potongan ayat yang pendek. Kita berhenti pada wakaf yang ditetapkan di sini. Jadi abada, bukan abadan, abada jadinya. Okey, ulang lagi. 3, makifina fihi abada. Tanya, makifina fihi abada. Bagus boleh kita sambung ayat yang pendek sangat, rasanya dah boleh hafal. Kita masuk ayat yang ke-4. Boleh, ayat yang ke-4 ni pun pendek, separuh daripada baris saja. Wa yunzirul ladzina qalu takhadzallahu walada. Okey, ustazah baca penuh dulu nanti kita baca perlahan-lahan. Okey, ayat yang 4 ni kita tengok huruf by huruf dulu supaya ada yang baru nak membaca Quran dipermudahkan untuk dia follow. Wa yung, ini ya, tengok baris depan. Jadi tengok nun sebelahnya tanda mati. Jadi kita baca kan wa yung. Jadi dengung wa yunzirul ladzi, wa yunzirul ladzi, wa yunzirul ladzi. Jadi ini za yang nipis Jadi kita dah banyak jumpa Ini zal yang nipis juga. Ini zai, huruf z yang tebal Jadi nipiskan, renggangkan kedua gigi, lidah keluar. Okay, zal yang nipis. Okey. Wa yunzirul ladzina qalut. Ini qa ada alif, qa bacaan mad. Ini lu kalau kita berhenti qalu. Tapi kalau kita sambung, okey, wasal, kita kena baca menyambung. Tengok ni tanda bacaan ni, tanda bacaan yang kita abaikan saja. Okey, tak perlu kita baca. Okey, sebab kita nak menyambung. Hamzah wasal, tanda untuk alert kita sambung ke huruf selepasnya yang ada tanda bacaan. Jadi huruf yang pertama huruf ta yang bertanda sabdu. Jadi qalut takhadzallahu, qalut. Kena qalut masuk dalam huruf ta terus bukan qalu takhaza, tak boleh qalut. Mati dengan ta, mati dengan huruf ti ta kha. Ini kita baca yang huruf yang berjongkit dulu. Ta ada titik 2 ni. Kha. Okey, di sini huruf kha. Ta kha zallah, ta kha zallah walada, takhadzallahu walada. Asalnya waladan, tapi kita baca dengan walada. Okey, boleh Okey, kita sambung daripada sini qalut takhadzallahu walada, qalut takhadzallahu walada. Boleh qalut takhadzallahu walada. Okey, tolong share kepada rakan-rakan yang lain. Okey, banyak pahalanya kalau
kawan-kawan kita pun dapat hafal sama-sama, kan banyak pahala kita selagi dia mengamalkannya dalam solat, sehingga akhir hayatnya kita pun dapat share pahala tu. Tolong share dekat FB group lain, WhatsApp group lain, supaya lebih ramai orang membaca surah Al-Kahfi ni, menjadikan amalan kita, insya-Allah. Okey, kita sambung ayat yang keempat ni daripada awal. 4. Okey, baca nombor 4. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. 4. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Okey, dapat semua Okey. Bagus Okey, kita recap Maksudnya kita ulang balik ayat 3 dan 4 ayat yang baru kita hafal hari ni, 3 dan 4 Okey. Mana tahu maksudnya kita recall lama-lama kita boleh ingat. Okey, ada yang baru join, ahlan wa sahlan, terima kasih kerana join. Okey. Jangan risau, kita cuba baca bertartil dulu, bertajwid dulu, maksudnya bagi hak kepada huruf dulu sebelum kita menghafal. Jadi sekurang-kurangnya ada yang dapat membaca dengan betul pun alhamdulillah. Maksudnya rezeki tu masing-masing. Okey. Jangan susah hati kita slow saja. Okey. Ayat 3 kita recap balik sebelum kita bersurah, insya-Allah. Sekejap lagi kita recap ayat yang ketiga dulu. 3. Makithina fihi abada. Okey, 3. Makithina fihi abada. Okey, 3. Makithina fihi abada. Tahniah, dah dapat Okey, sama ayat keempat boleh? 4. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Okey. Pada siapa yang join, alhamdulillah, yang masih bersama kita, tahniah. Kalau dah hafal 4 ayat. Kalau tak hafal pun tak apa. Alhamdulillah kalau dah boleh baca dengan bertajwid. InsyaAllah Allah pemudahkan. Okey, niatkan kerana Allah Ta'ala, bukan nak orang kata berbangga, bukan kerana nak riak. Kita nak baca, insyaAllah faham dan terus amalkan apa yang kita dapat. Itu tujuannya, dapat sikit-sikit amal, insyaAllah menjadi saksi di akhirat nanti bahawa kita dalam golongan Ahlul Quran, insya-Allah. Okey. Kita sambung balik sebelum kita bersurai, sambung lagi, recap lagi banyak pengulangan lagi bagus 3. Makithina fihi abada. Okey, sambung 4 pula. 4. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Okey, ulang sekarang ni kita reverse boleh? 4 3. 4. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Tahniah. Okey, 3. Makithina fihi abada. Okey, bagus 4 3 dapat. Okey, boleh kita reverse sikit lagi. Kita recap lagi ayat yang kedua tadi untuk ulang, untuk mengukuhkan lagi hafalan kita. 2. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin. Okey, berhenti di sini sebab ayat kedua ni dua potongan ayat ada 2 baris. Jadi kita potong sikit Jadi berhenti kat mu'minin di sini, kita ambil balik daripada wa yubashshiral.
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Dapat Okay, last. Kita cuba recap ayat yang pertama supaya tak lupa. Dah hafal ayat 3, 4, 3, 2. Ayat last kali kita recap untuk ayat yang pertama. 1. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah. Dah 4 ayat kita boleh baca dengan bertajwid, insya-Allah bertartil, maksudnya bagi hak kepada setiap huruf. Jadi ada khadam-khadam huruf. Ya Allah, insya-Allah yang akan mencatat setiap huruf yang kita baca, dan setiap huruf diganjarkan 10 ganjaran, 10 pahala. Okey, pada hari-hari biasa. Tapi kalau bulan Ramadan ni kita tak tahu berapa banyak pahala yang Allah simpan untuk kita. Jadi lagi banyak kita mengulang, lagi banyak pahala, insya-Allah. Jangan risau, jangan sedih kalau belum hafal. InsyaAllah selalu buat pengulangan. Boleh ajak anak-anak join sekali. Okey, seorang semak, seorang baca, dan boleh buat aktiviti selepas solat. Contohnya kalau kita ada masa antara solat Zuhur dan Asar, okey, boleh luangkan sedikit untuk recap balik, untuk ingatkan balik hafalan yang kita dah buat hari ni. Okey, seelok masa menghafal waktu bila? Seelok masa menghafal adalah waktu malam. Waktu malam dia adalah paling baik, sebab walaupun lambat sikit daripada waktu pagi, tapi dia punya retention, maksudnya kapasiti untuk kita ingat tu lebih tinggi berbanding pada waktu siang. Tapi tak ada masalah, waktu siang pun bagus. Ada yang lebih memilih waktu pagi, contohnya sebelum subuh pun boleh diamalkan. Sebab waktu subuh adalah waktu yang sunyi. Jadi elok sangat kita membuat latihan-latihan yang boleh mengukuhkan lagi bacaan hafalan kita. Okey, kepada yang baru join, alhamdulillah. Okey, Ustazah Fatin Nabila pun join, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Okey, kita baru selesai menghafal 4 ayat pertama surah Al-Kahfi. InsyaAllah ada pahala untuk kita, walaupun katakanlah na'udzubillah, Allah jemput kita sebelum kita habis 10 ayat ni, tapi dekat dalam orang kata buku catat amalan, kita dah niatkan, ya Allah aku nak hafal sangat 10 ayat ni, ya Allah permudahkan. Tapi Allah ambil nyawa kita, Allah bagi kita pahala untuk 10 ayat yang kita nak hafal tu, insya-Allah. Yang tu lah niatkan sebanyak-banyaknya dalam walaupun kita tak membaca Quran, kita pasatkan niat, ya Allah sampaikanlah aku untuk hafal 10 ayat. Tak boleh 110 ayat, aku nak hafal juga 10 ayat ni, insya-Allah. Allah permudahkan. Okey, cukup di sini saja. Ustazah minta maaf sebarang kekurangan, sebarang kekhilafan. Semoga Allah ampuni segala dosa kita. Semoga Allah terima amal ibadah kita walaupun sedikit. Semoga ia menjadi saksi untuk kita di akhirat nanti, insya-Allah. Okey, sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Sama-sama ikut ustazah kalau yang belum pernah baca tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca surah Al-Asr sebelum bersurai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
InsyaAllah boleh share dekat kawan-kawan lain. InsyaAllah kita akan simpan rakaman ni. Kepada sahabat-sahabat yang baru join, minta maaf di sini untuk hari ini. InsyaAllah kita akan menyambung 9 pagi esok. Okey, Alhamdulillah. Okey, Puan Siti Rakaya insyaAllah dapat 4 ayat tadi daripada awal sampai sekarang masih bersama kita. Semoga Allah permudahkan. InsyaAllah jumpa lagi esok. Okey, share kat kawan-kawan. Semoga bertambah pahala kita di bulan Ramadan ni. Amin insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.